Hello, testing 1 2 3. Oke, saya ingin memulakan pembentangan saya sekarang. Salam sejahtera kepada Dr. Nur Sakinah Thomas dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan strategi pengajaran yang diilhamkan oleh Ron Clark. Strategi pengajaran ialah kemahiran merancang, mengurus dan menyusun kaedah serta teknik pengajaran secara sistematik untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan dalam konteks ini. Dalam konteks ini, strategi pengajaran yang digunakan oleh Ron Clark ialah ada 3 strategi yang digunakan oleh Ron Clark, iaitu strategi konstruktivisme, strategi pembelajaran berasaskan inquiry, dan strategi pengajaran berbeza. Saya ingin menerangkan satu persatu strategi yang digunakan oleh Ron Clark. Yang pertama adalah strategi konstruktivisme. Strategi ini menekankan murid membina sendiri pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka. Contohnya, pembelajaran berasaskan masalah. Guru memberi soalan kepada murid untuk mendorong murid menyiasat, meneroka dan menemui konsep sendiri. Kelebihan strategi ini adalah pembelajaran lebih bermakna, namun ada kelemahan strategi ini, iaitu sukar bagi murid yang lemah tanpa bimbingan. Yang kedua adalah pembelajaran berasaskan inquiry. Pembelajaran berasaskan inquiry ialah murid belajar melalui proses soal jawab dan penerokaan. Contoh, guru memberi soalan dan murid mencari jawapan sendiri. Apa kelebihan dia? Mengalahkan rasa ingin tahu murid, tapi ada kekurangan, iaitu mengambil masa yang lama. Yang ketiga adalah strategi pengajaran berbeza. Strategi ini bermaksud murid yang guru menyesuaikan pendekatan PDP, kandungan pembelajaran berdasarkan tahap kebolehan murid. Contohnya, guru memberi latihan dan menyediakan video pengajar berdasarkan tahap pemahaman murid. Jadi, apa kelebihan dia? Guru dapat tahu pencapaian tahap pemahaman murid. Kekurangan dia, guru tidak dapat meningkatkan aras pengetahuan murid jika murid tersebut masih gagal memahami PDP yang diberi oleh guru. Okey, saya ingin menunjukkan bukti strategi yang digunakan oleh Ron Clark. Jadi bukti yang ditunjukkan saya ini adalah suntingan daripada beberapa jam, beberapa minit yang saya ambil sebagai bukti yang dia gunakan strategi tersebut dalam PDP dia. Iaitu dalam strategi konstruktivisme, beliau menggunakan activity rap the president, iaitu Ron bernyanyi di hadapan murid. Yang ini, Ron menyanyi di hadapan murid dengan menyebut semua nama presiden. Maka, apabila Ron melakukan demonstrasi, murid akan menyertai Ron untuk bernyanyi bersama. Dalam masa yang sama, murid pun ingat nama-nama presiden secara tidak langsung. Yang seterusnya adalah strategi pengajaran berbeza. Ron mempunyai murid-murid pelbagai latar belakang, tahap pengetahuan yang berbeza. Jadi, Ron mengagihkan pelbagai kuis dan latihan dari aras rendah berdasarkan pengetahuan murid dia. Jadi, dengan meraihkan kepelbagaian dan keperluan murid, Ron memberi latihan kepada murid ataupun kuis pada murid dia. Yang seterusnya adalah strategi pembelajaran inquiry. Dalam filem ini, Ron memberi soalan terbuka kepada semua murid, maka berlaku suasana pembelajaran interaktif yang aktif. Contohnya,
Ron menanyakan soalan, siapakah nama presiden? Maka mereka telah menghafal nama-nama presiden melalui rap the president. Maka si Julio ini akan mewakili kelas untuk menjawab soalan tersebut. Maka Ron memberi ganjaran kepada Julio kerana memberi jawapan yang betul. Dengan ganjaran tersebut, maka aktiflah suasana PDP. Jadi semakin Ron memberi ganjaran kepada murid yang menunjukkan disiplin yang betul, maka dalam filem ini Ron memberi ganjaran dan murid pun semakin aktif dalam PDP Ron. Jadi, apakah bahan bantu mengajar yang Ron gunakan dalam melaksanakan strategi ini? Ron menggunakan dua bahan bantu mengajar, iaitu bahan interaktif, video mengajar dan bahan maujud. Dalam filem ini, Ron menggunakan video mengajar kerana semasa Ron sakit, Ron tidak dapat hadir untuk pelajarnya mengajar dan mengulang kaji subjek sebelum ujian. Maka Ron menggunakan video mengajar supaya muridnya dapat belajar. Dan yang seterusnya, Ron menggunakan bahan maujud untuk menceriakan kelas dengan nota-nota dan bahan ilmiah bacaan lebih kepada murid. Seterusnya adalah pengalaman mengajar saya di SK Sungai Amang bagi kelas 5 Glory. Ini adalah bukti saya mengajar kelas 5 Glory. Saya mempunyai murid yang mempunyai pelbagai latar belakang, disiplin dan tahap intelek yang berbeza. Maka saya menggunakan 3 jenis strategi yang sesuai dengan murid-murid saya, iaitu strategi berpusatkan murid, strategi berasaskan aktiviti dan strategi pembelajaran kooperatif. Strategi berpusatkan murid ialah murid memainkan peranan aktif dalam pembelajaran. Contohnya, apabila saya menyuruh murid melakukan kerja kumpulan, maka perbincangan berlaku antara mereka dan ahli kumpulan mereka. Strategi berasaskan aktiviti adalah murid melakukan aktiviti secara hands-on atau kemahiran pengalaman. Contohnya, setiap kali saya melakukan PDP, saya akan menyelipkan aktiviti pengajaran saya. Contohnya, saya dalam topik matematik, topik wang, saya akan menyuruh murid-murid saya lakukan permainan jual beli. Dan yang seterusnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Murid bekerjasama dengan rakan sekumpulan untuk mencapai maklumat bersama. Contohnya, saya menyuruh murid-murid saya melakukan aktiviti jual beli untuk dan murid-murid perlu melakukan simulasi dan ataupun lakonan kepada saya macam mana keadaan aktiviti jual beli di pasar berlaku. Okey, saya akan tunjukkan bukti-bukti aktiviti yang saya lakukan bersama murid dengan mengaplikasikan 3 strategi tersebut. Okey, ini adalah bukti-bukti aktiviti yang saya lakukan dalam mengaplikasikan 3 strategi pengajaran tadi. Jadi, yang gambar pertama ini menunjukkan saya mengajar subjek RBT, iaitu topik membuat sandwich. Jadi, murid melakukan aktiviti hands-on dalam membuat sandwich yang sedap. Yang kedua adalah membuat cermin mata menggunakan dawai. Jadi, murid-murid menggunakan dawai untuk menghasilkan cermin mata berdasarkan kreativiti mereka. Yang ketiga adalah murid-murid membuat
botol sifil bagi matematik topik sifil. Disebabkan murid saya lemah dalam sifil dan bahagi, saya menggalakkan mereka melakukan kreativiti membuat sifil menggunakan botol. Yang ketiga adalah dalam subjek matematik, murid-murid saya membuat topik bahagi dengan menggunakan kertas dan magnet. Yang gambar yang seterusnya adalah murid menggunakan bahan bantu mengajar saya, iaitu Cookie Monster bagi topik bahagi. Dan yang seterusnya adalah saya bersama murid melakukan demonstrasi macam mana saya membuat botol sifil, dan murid lain akan mengikuti cara menghasilkan botol sifil mengikut kreativiti mereka. Jadi hasil aplikasi strategi tersebut dan aktiviti tersebut memberi kesan kepada murid, iaitu meningkatkan belajar murid, dan kedua, kemahiran sosial mereka pun meningkat disebabkan kerja kumpulan bersama ahli mereka. Yang ketiga, murid menjadi makin berdisiplin akibat mendengar arahan daripada guru dan juga menghasilkan tugasan yang disuruh guru dengan kemas dan betul. Dan yang keempat adalah murid dapat meningkatkan keyakinan diri disebabkan pengalaman sedia ada telah diasah berdasarkan aktiviti yang dilakukan. Jadi ini adalah hasil kerja murid setelah aktiviti itu dilakukan dalam PDP. Ini adalah hasil kerja murid apabila murid membuat sandwich sedap. Maka murid-murid lain dapat menikmati dan makan sandwich tersebut. Yang kedua adalah pembungkusan sandwich yang dihasilkan oleh mereka berdasarkan kreativiti. Dan yang ketiga adalah botol sifil yang dihasilkan oleh mereka mengikut kreativiti. Ada yang berbentuk pensel, ada yang berbentuk gula-gula, dan yang seterusnya adalah susun atau makanan yang dilukis oleh murid saya. Dan yang seterusnya adalah roket yang dihasilkan oleh murid menggunakan kertas. Kreativiti dan pemikiran kritikal mereka menjadikan mereka hasilkan tugas sangat sempurna dan kreatif dan juga sangat kemas. Jadi setiap aktiviti yang dilakukan dan saya mengaplikasikan ketiga strategi tersebut bukan sahaja menyebabkan mereka meningkatkan minat belajar, kemahiran sosial meningkat, murid menjadi disiplin, meningkat keyakinan diri, malah mereka pun menjadi seronok. Ini adalah bukti mereka sangat seronok melakukan aktiviti yang dijalankan. Jadi setiap aktiviti perlu mengaplikasikan teori Abraham Maslow. Dalam strategi ataupun mana-mana pembelajaran perlu mengaplikasikan teori ini dari bawah, iaitu sebelum kita masuk kelas, kita perlu memastikan murid kita rehat secukupnya, tenangkan dulu supaya mereka tidak terlalu hyperaktif kah ataupun terlalu penat kah. Jadi selepas murid rehat secukupnya, pergi ke bahagian 2, situasi kelas pun terkawal, murid pun rasa tenang, murid pun bersedia untuk belajar. Yang ketiga, apabila situasi kelas terkawal, murid pun menjadi fokus. Okey, yang keempat, apabila murid menjadi fokus, murid pun mendapat jawab soalan yang guru diberikan. Maka yang penting, guru perlu memberi pujian dan penghargaan pada murid yang menunjukkan tingkah laku positif. Sebab kalau murid dapat jawab soalan yang diberikan, guru perlu bagi tahu
Ya, betul. Ya, tepat. Untuk menunjukkan, untuk meningkatkan motivasi murid supaya terus aktif dalam menjawab soalan. Dan yang akhir sekali, apabila keempat-empat itu dipenuhi, berlaku perubahan positif pada murid. Murid pun makin berdisiplin. Okey, kesimpulan bagi kesemua set pembentangan saya hari ini ialah, oh ya, saya lupa. Apa apabila murid saya telah mengaplikasikan disiplin yang baik, mengasahkan pengetahuan sedia ada, saya ajak mereka menyertai pertandingan robotik ataupun STEM, iaitu dengan kreativiti mereka menghasilkan botol sifir, mereka bawa kreativiti itu ke peringkat daerah sehingga para juri pun terkagum dengan hasil kerja mereka. Mereka pun rasa bangga dengan hasil kerja mereka kerana dianugerahkan mendapat tempat kedua dalam program STEM inovatif. Jadi murid pun rasa gembira dan guru pun rasa puas hati kerana berjaya mengaplikasikan strategi tersebut dalam menghasilkan murid yang berfikiran kritis dan kreatif. Jadi kesimpulannya, guru yang mengaplikasikan strategi yang sesuai dengan tahap kebolehan pelajar juga boleh menghasilkan suasana bilik darjah yang dan murid yang berfikiran kreatif dan kritikal dalam melakukan sesuatu tugasan. Dalam masa yang sama, murid menjadi lebih berdisiplin apabila pengalaman sedia ada diasahkan. Jadi sekian sahaja pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.